Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua, bertemu lagi dengan Ustaz Afnan. InsyaAllah hari ini kita akan belajar subjek sains tahun 3. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam unit yang baru iaitu unit 6. Pengukuran. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah luas. Jadi kamu semua boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 79 hingga 81. Okey. Sebelum tu kita masuk dulu untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama menyatakan unit yang digunakan untuk mengukur luas. Yang kedua, mengukur luas permukaan sekata dan tidak sekata mengikut unit ukuran dengan betul. Seterusnya, mari kita lihat maksud pengukuran. Okey, maksud pengukuran ialah proses memperolehi nilai satu kuantiti relatif kepada suatu unit ukuran. Seterusnya, maksud luas. Okey, maksud luas ini ialah besarnya sesuatu kawasan ataupun permukaan. Okey. Okey, baik. Seterusnya, kamu semua boleh buka buku teks kamu pada muka surat 80. Okey, baik. Jadi, untuk pengetahuan kamu dalam muka surat ni, dia akan menceritakan kepada kita bagaimana kita nak mengukur luas beserta unit ukuran luas yang sesuai. Jadi, jom kita lihat sama-sama isi kandungan yang ada pada muka surat ini. Okey, luas. Luas diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhatikan objek di bawah dan unitnya. Okey, kita masuk dulu untuk objek yang pertama iaitu buku. Okey, untuk buku ini, luas buku boleh dinyatakan dalam unit sentimeter persegi atau ditulis sentimeter 2 kecil. Macam itulah maksud dia. Okey, jadi ingat itu untuk buku. Manakala untuk tikar ini pula, luas tikar boleh dinyatakan dalam unit meter persegi atau ditulis M2 kecil. Jadi ingat, untuk meter persegi digunakan untuk tikar. Okey. Seterusnya untuk negeri. Dekat sini dia bagi negeri, contoh negeri Sabah dekat kita nah. Okey, untuk negeri pula, luas negeri Sabah boleh dinyatakan dalam unit kilometer persegi atau ditulis km2. Okey, jadi untuk negeri pula kita ukur dengan kilometer persegi. Jadi ustaz nak kamu ingat betul-betul ada 3 nah. Ada 3 jenis yang digunakan untuk luas ni. Unit yang pertama cm 2 kecil, yang kedua m2 kecil macam ni iaitu meter persegi, yang ketiga kilometer persegi ditulis dengan km2 kecil macam ni. Okey, jadi seterusnya setelah kita dah tahu dah unit ukuran yang betul bagi luas, terusnya ustaz nak kita bersama-sama uji minda kita. Jadi ustaz akan keluarkan satu gambar. Cuba kamu agak mana satu yang sebetulnya kita letakkan bagi unit ukuran bagi gambar ini. Untuk gambar yang pertama iaitu meja. Agak-agak kamu meja ini tergolong dalam unit ukuran yang mana satu? Pandai. Unit ukuran bagi meja ialah kita menggunakan sentimeter persegi, iaitu ditulis dengan cm 2 kecil macam ni. Banyaklah kita menggunakan sentimeter persegi ni. Untuk meja boleh, untuk buku boleh, untuk kerusi boleh, untuk katil boleh, untuk tilam boleh. Semualah benda yang kita boleh ukur. Tu untuk sentimeter persegi. Okey, seterusnya gambar yang kedua ialah padang. Agak-agak kamu, padang ini tergolong dalam unit ukuran yang mana satu? Pandai, padang tergolong dalam unit ukuran meter persegi.
Okey, itu untuk gambar yang kedua. Seterusnya, gambar yang terakhir untuk negeri-negeri. Ingat lagi tak? Untuk negeri-negeri kita gunakan unit ukuran yang mana satu? Pandai kita menggunakan unit ukuran kilometer per persegi. Okey, baik. Jadi, untuk pengetahuan kamu juga, bagi sesiapa yang biasa pergi negeri lain, kamu akan nampaklah signboard. Dekat sini ada Tanjung Malim, ada Ipoh, ada Alor. Jadi unit ukurannya seperti mana yang kamu dapat lihat di sebelah kanan ini ada unit ukuran dia. Nampak tak? Iaitu kilometer persegi. Jadi untuk negeri-negeri ataupun daerah kita menggunakan unit ukuran kilometer persegi. Jadi senang sajalah diingat. Lepas ni kalau ada soalan yang tanya ke kamu semua, insya-Allah Ustaz doakan kamu semua boleh jawablah. Sebab apa? Senang saja. Okey, baik. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada jenis luas permukaan. Okey, baik. Jadi untuk jenis luas permukaan ini terbahagi kepada dua. Ingat. Yang pertama luas permukaan sekata. Yang kedua luas permukaan tidak sekata. Okey, jadi untuk bagaimana Ustaz kita nak ukur ni luas permukaan sekata dan tidak sekata ni? Jadi kamu boleh menggunakan kertas petak dan juga kertas graf. Okey. Jadi mari kita lihat cara mengukur luas permukaan sekata. Okey, baik. Jadi dekat sini disediakan kertas petak yang berwarna biru. Jadi untuk panjangnya sebanyak 3 cm, manakala untuk lebarnya sebanyak 2 cm. Jadi di sebelah kanan ini pula ialah kertas petak yang berwarna kuning, iaitu kertas petak segi 4 sama. Jadi untuk panjangnya 1 cm, manakala untuk lebarnya pula sama juga 1 cm. Jadi macam mana kita nak kira luas luas kertas petak yang berwarna biru ini? Jadi senang saja, kita kena ambil semula kertas petak yang warna kuning ini, letakkan dalam kertas petak yang berwarna biru ini. Kita kena penuhi ruang dia. Jadi untuk itu kita masuk dulu untuk kotak yang pertama, kertas petak yang pertama, kertas petak yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Baik, jadi dekat sini maknanya luas permukaan bagi kertas petak yang berwarna biru tadi ialah sebanyak 6 cm persegi. Ini kerana 6 keping kertas petak yang berwarna kuning ini digunakan untuk memenuhi ruang permukaan kertas petak yang berwarna biru tadi. Jadi mesti kamu tertanya dekat Ustaz, macam mana Ustaz dapat 6 cm ni? Jadi senang saja, untuk kita mendapatkan luas permukaan kertas petak biru tadi, kita kena darabkan panjang dengan lebarnya. Iaitu panjangnya tadi sebanyak 3 cm darabkan dengan 2 cm. Makanya kita dapatlah dekat sini sebanyak 6 cm persegi. Jadi senang sahaja untuk kita mengukur luas permukaan sekata. Okey, mari kita lihat pula untuk contoh lain untuk kamu lebih faham. Okey, baik. Jadi untuk kertas petak biru pada kali ini panjangnya sebanyak 15 cm. Manakala untuk lebar dia pula sebanyak 4 cm. Jadi cara-cara untuk kita mengukur bagi kertas petak biru ini sama juga macam formula tadi. Kita kena darabkan panjangnya iaitu 15 cm darabkan dengan lebar dia iaitu 4 cm. Jadi dapatlah dekat sini luas permukaannya sebanyak 6 cm persegi. Okey, lagi contoh yang lain pula. Untuk kertas petak biru kali ini panjangnya sebanyak 7 cm, manakala untuk lebar dia pula sebanyak 8 cm. Jadi macam mana kita nak mengukur keluasan bagi kertas petak biru kali ini ialah sama juga formula dia dengan kita kena darabkan panjangnya dengan lebarnya iaitu 7 cm darabkan dengan 8 cm. Jadi dapatlah dekat sini luas permukaan bagi kertas petak biru ini ialah sebanyak 56 cm persegi.
Okey, baik. Jadi untuk kira-kira bagi luas permukaan, sekiranya kamu tidak dapat, susah rasanya Ustaz nak kira ni Ustaz. Tak apa, kamu boleh menggunakan kalkulator. Jadi kalau nak guna kalkulator ni lebih cepatlah nah. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, untuk unit luas ni juga adalah berbeza bergantung kepada unit panjang dan lebar sesuatu permukaan dan kawasan. Okey, baik. Jadi dekat sini untuk sentimeter persegi, kalaulah dekat sini dia bagi panjang untuk sentimeter persegi, kita kena letakkanlah cm2 dekat sini. Manakala untuk meter persegi pula, unit ukuran dia ialah m2 kecil macam ni. Manakala untuk kilometer persegi, kalau diberikan unit panjang kilometer persegi, maknanya kita kena letak unit ukuran dia iaitu km2 macam ni. Km2 kecil macam ni. Okey, baik. Jadi kita dah selesai dah untuk cara mengukur luas permukaan sekata. Seterusnya kita akan masuk kepada cara mengukur luas permukaan tidak sekata. Jadi seperti mana yang kamu dapat lihat di sebelah kiri ini adalah daun. Jadi mesti kamu tertanya-tanya dekat Ustaz, macam mana Ustaz kita nak mengukur daun ni? Jadi untuk mengukur daun ni, kita hanya boleh menganggar sahaja luas dia. Jadi macam mana kita nak anggarkan, nak ukurkan daun ni? Mula-mula pertama sekali kamu kena sediakan kertas petak macam ni. Macam dalam gambar di sebelah kanan ni, kena sediakan dulu kertas petak. Okey, kertas petak. Seterusnya kamu kena lakar bentuk daun tadi pada kertas petak yang disediakan tadi, macam dalam gambar ini, nampak tak? Okey, baik. Jadi macam mana nak kira luas permukaan tak sekata ni Ustaz? Nak kira daun ni macam mana nak kira luas dia? Jadi senang sahaja. Yang pertama sekali kamu kena kira dulu untuk kotak yang penuh. Dekat sini Ustaz tandakan dengan garisan yang berwarna biru. Untuk kamu fahamlah. Jadi kira dulu kat kotak penuh dalam daun ni ada berapa? Kat situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, baik. Jadi ada 11. Okey, manakala untuk kotak, kita kira pula untuk kotak yang separuh. Separuh ataupun kurang daripada separuh ada berapa? Ustaz tandakan dengan warna oranye. Jadi yang ada 1 dah dekat situ. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9 dan ada 10. Jadinya dekat sini kotak penuh ada sebanyak 11. Iaitu garisan yang berwarna biru. Manakala kita kena tambahkan pula dengan kotak separuh ataupun kurang daripada separuh. Ada sebanyak 10 kan tadi. Bagi garisan yang berwarna oranye. Jadi kita kena campurkan sekali kotak penuh dan juga kotak separuh tadi. Okey, jadinya 11 campurkan dengan 10, jawapannya ialah 21. Jadi luas permukaan tidak sekata bagi daun ini ialah 21. Jadi senang saja kan? Untuk cara mengukur luas permukaan tidak sekata. Jadi kita dah selesai dah untuk mengukur luas permukaan sekata dan tidak sekata. Okay, baik, jadi akhir sekali untuk tugasan pada hari ini, Ustaz nak kamu semua sila lengkapkan ataupun buat tugasan dalam buku aktiviti kamu pada muka surat 53, 54 dan 55. Jadi bila kamu dah siapkan tugasan tersebut, boleh hantarkan kepada Ustaz. Jadi sebelum Ustaz nak mengakhiri video pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak beritahu kepada kamu, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe di bawah nah. Jadi Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye. Assalamualaikum.